Tanggal 8 Zulhijjah 29 Julai, beri nombor telefon dan alamat palsu 3 individu diburu. Haji 1441 Hijrah, tawaf dengan penjarakan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Adi Akmal Syahrom. Beberapa kampung sekitar Mukim Hulu Telemong di daerah Hulu Terengganu sering terputus hubungan setiap kali musim tengkujuh. Air akan naik setinggi 1 hingga 2 meter di jalan raya menyebabkan penduduk terperangkap. Aduan sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu di pejabat daerah, namun sehingga kini tiada tindakan susulan. Antara jalan yang dinaiki air itu ialah dekat Kampung Teris, Kampung Tok Lawit, Kampung Matang, Kampung Kepah dan Kampung Kuala Ping. Menurut pengerusi KRT Kampung Tok Lawit, Suhaimi Ali, pihaknya berpandangan masalah sejak 30 tahun itu akan selesai jika pihak berwajib menaikkan ketinggian jalan berkenaan bagi mengelak ditenggelami banjir. Apabila jalan ini telah diperbaiki, ditinggikan 2 meter, jadi saya rasa pengguna jalan raya tidak ada masalah. Orang kampung pun boleh bergerak untuk membeli makanan di musim tengkujuh. Terutama di Bandar Kuala Berang, kaki tengah kerajaan, tapak kita lalu daripada Sungai Tong. Nak ke Tasik Kenyir pun boleh, Sungai Tong pun boleh, ke Kuala Berang pun boleh. Tidak ada halangan untuk kita berulang-alik daripada musim tengkujuh. Timbalan Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Tok Lawit Ramli Yatim pula berkata, masalah berkenaan amat menyusahkan penduduk kampung setiap kali menjelang musim tengkujuh. Jadi susah nak keluar daripada bandar ke bandar. Kawasan ni air, kalau dia banjir, laju. Air payah nak lalu jadi air derah. Air tinggi tahu mana? Tinggi dah lebih kurang 2 meter lah. Dia cakap jalan rendah kan? Jalan rendah. Kalau boleh kita nak naikkan boleh 2 meter lagi. Sementara itu, penduduk Indun Sulaiman mendakwa arus daripada laluan itu kadangkala membawa kayu dan objek keras menyebabkan rumahnya rosak. Masalah tersebut juga sering dialami apabila kenderaan besar yang melalui jalan itu membawa arus gelombang lalu menghempas dinding kediamannya. Rumah kita betul-betul biar jalan, air memang lajulah. Jadi memang rosak dia tak tahulah dia kayu apa pun hanyut mari tak rumah kita ni. Rosak pintu tu apa cabutlah. Jadi kita sokonglah jadi orang nak naikkan jalan ni fikirlah. Aduan juga telah dibuat beberapa kali kepada pihak yang berkaitan sebelum ini, namun ia seperti dipandang sepi dan tiada tindakan lanjut diambil. Kerajaan bersetuju melanjutkan tempoh moratorium pinjaman bank dan bantuan bersasar khusus kepada golongan memerlukan. Inisiatif itu bagi membantu mereka yang masih berdepan kesukaran akibat kehilangan pekerjaan atau terjejas pendapatan setelah tempoh moratorium berakhir 30 September ini. Pertama, bagi individu yang kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 dan masih belum mendapat pekerjaan baru, anda akan menikmati moratorium lanjutan bersasar untuk tempoh 3 bulan. Selepas 3 bulan, tempoh moratorium boleh dilanjutkan oleh bank-bank bergantung kepada situasi individu masing-masing. Kedua, bagi individu yang masih bekerja tetapi gaji mereka terjejas atau berkurangan akibat COVID-19, bayaran ansuran bulanan akan dikurangkan selaras dengan kadar pengurangan gaji bergantung kepada jenis pinjaman. Bagi peminjam individu atau PKS termasuk peniaga, penjaja atau mereka yang bekerja sendiri yang turut terkesan akibat COVID-19, bank juga telah memberikan komitmen untuk membantu bergantung kepada situasi peminjam. Ia termasuk membayar faedah sahaja untuk suatu jangka masa yang ditetapkan, memanjangkan tempoh keseluruhan pinjaman bagi mengurangkan pembayaran balik bulanan atau memberi pelepasan lain sehingga peminjam mencapai kedudukan kewangan yang lebih stabil.
Bagi pinjaman sewa beli pula, pihak bank turut menawarkan pilihan penjadualan ansuran yang bersesuaian tertakluk kepada Akta Sewa Beli. Peminjam yang layak boleh menghubungi bank masing-masing untuk membuat permohonan mulai 7 Ogos ini. Program subsidi petrol PSP bersasar tidak akan diteruskan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid berkata, langkah itu bagi mengelak salah faham dan jurang harga petrol yang tinggi di antara penduduk Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sebab tidak dilaksanakan yang pertama ialah untuk mengelak salah faham di kalangan penduduk Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan kerana hanya penduduk Semenanjung saja yang terlibat dengan program subsidi ini. Dan untuk mengelak daripada berlakunya jurang harga petrol yang tinggi antara Semenanjung serta Sabah dan Sarawak dan Labuan. Dan bagi kelompok N40, mereka hanya akan menikmati potongan harga semasa mengisi petrol di stesen minyak kerana mereka diberi kad minyak subsidi. Ini boleh menimbulkan keraguan dan juga dalam kalangan rakyat berkenaan dengan ketelusan dan juga dalam pemberian subsidi ini. Tambahnya, keputusan itu telah dibuat 9 Julai lalu dalam mesyuarat antara pihaknya dan Kementerian Kewangan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Setiu Syahari Zulkarnain Abdul Kadir yang bertanya mengenai perancangan baharu mengenai PSP di Dewan Rakyat pagi tadi. Dilaporkan jumlah penggunaan petrol RON 95 negara sekitar 14.4 bilion liter setahun, sekaligus menjadikan jumlah subsidi ditanggung kerajaan untuk RON 95 sebanyak 4.32 bilion setahun. Kerajaan mencadangkan gaji minimum serendah RM1,200 untuk pejabat awam di semua agensi. Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Salahuddin Hashim berkata, perancangan itu telah dipersetujui Kabinet dan bakal dibawa ke Parlimen pada sesi kali ini. Kerajaan telah melalui KCM telah membuat satu keputusan iaitu gaji minimum wage ataupun gaji floor wages ataupun gaji lantai yang mana kerajaan telah meletakkan paling kurang 1,200 yang mana kita akan memperincikan standardise ataupun penyelarasan di semua peringkat dalam pelaksanaan gaji untuk dilaksanakan 1,200 dan peringkat Kabinet telah meluluskan. Kita akan meminda akta ini dan dibawa ke Parlimen. Tambahnya, setakat ini 56 majlis bandaraya atau majlis perbandaran telah melaksanakan gaji minimum berkenaan, manakala selebihnya masih mengaplikasi gaji minimum RM1,100. Sementara itu, katanya untuk mengurangkan pekerja asing dan membuka ruang pekerjaan kepada rakyat tempatan ekoran terjejas COVID-19, kerajaan telah menetapkan hanya 3 sektor pekerjaan sahaja yang boleh menggunakan khidmat golongan berkenaan, iaitu sektor pembinaan, pertanian dan perladangan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Lubuk Antu, Tuan Juga Anak Moyang Elias Tambat yang bertanya sama ada kerajaan akan mengkaji undang-undang buruh dan memperbaharui pasaran buruh berikutan hasil kajian yang mencadangkan tenaga kerja di Malaysia tidak menerima bayaran gaji setimpal. Lembaga Leburai Malaysia LLM menjangkakan peningkatan trafik 50% sempena Aidiladha. Menurut Pengarah Wilayah Timur LLM, Insinyur Khairul Anwar Mohari, kawasan hentian rehat dan rawat R&R akan menjadi tumpuan pengguna jalan raya dan pihaknya juga sudah bersedia membantu proses kelancaran di kawasan berkenaan termasuk mempersiapkan keperluan SOP COVID-19. Kita akan membuka laluan di checkpoint lebih bersatulah supaya pengguna boleh masuk di dalam kawasan rehat dengan lebih lancar, dan kami juga meletakkan pekerja untuk membantu dari segi merekodkan kedatangan dan juga mengambil suhu lah. Tambahnya, LLM juga telah berbincang dengan pihak konsesi untuk mengehadkan jumlah pengunjung yang berhenti di kawasan R&R dan memastikan pengunjung tidak mengambil masa yang lama untuk berada di kawasan tersebut. Pembesar suara juga digunakan untuk mengingatkan orang ramai supaya patuh SOP PKPP. Beliau ditemui media selepas memantau persediaan operasi sempena Hari Raya Aidiladha di Lebuh Raya KL Karak dan pematuhan SOP di R&R siang tadi.
Sementara itu, wartawan kami Hanisa Hasanuddin yang kini berada di Tol Gombak memaklumkan aliran trafik menuju Pantai Timur sesak sejak petang tadi. Dan untuk perincian terkini, kita terus saja bersama Hani di sana. Silakan Hani. Terima kasih adik Akmal di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ingin Hani kongsikan sedikit di sini keadaan di Plaza Tol Gombak ini sangat-sangat sesak dan dipercayai kesesakan ini berlaku bermula jam 4.30 petang tadi. Jadi seperti mana yang kita tahu, kesesakan jalan raya ketika musim perayaan ini merupakan satu perkara yang biasa. Namun untuk perayaan Aidiladha tahun ini sangat berbeza. Di mana Hani rasa ada sedikit perbezaan dan baru tadi Hani dapat info di mana sebanyak 95,000 jumlah buah kenderaan melalui di LPT ini pada hari ini sahaja, sekitar jam daripada pukul 6 pagi hingga 6 petang. Dan jika dibandingkan dengan hari biasa, sebanyak 48,000 kenderaan. Jadi jumlah yang berlaku ini menjadikan dia naik satu kali ganda. Mungkin pendapat ini ramai yang nak balas dendam untuk balik beraya Aidiladha tahun ini bersama keluarga yang tersayang, memandangkan Hari Raya Aidilfitri yang lepas semua tidak boleh pulang ke kampung akibat COVID-19. Jadi dengan keadaan yang sesak begini, Hani nak kongsi sedikit tips lah untuk semua pengguna jalan raya untuk elak daripada kesesakan jalan raya ni. Jadi Hani tidak keseorangan. Sekarang ini Hani bersama dengan pengarah wilayah timur Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, iaitu Tuan Insinyur Khairul Anwar Muhari. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okey, baik Tuan. Boleh Tuan kongsikan sedikit jadual perjalanan yang disediakan LLM sepanjang perayaan Aidiladha ini? Okey, terima kasih Yani. Untuk membantu para pengguna yang untuk ke Pantai Timur, kita telah sediakan jadual untuk ke Terengganu dan juga ke Kelantan. Kita cadangkan kepada pengguna untuk melalui Plaza Tol Gombak bermula pada pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi ataupun pada pukul 5 petang sehingga 8 malam. Manakala untuk mereka yang ingin ke Pahang, kita minta supaya bagi laluan dulu kepada orang yang nak ke Kelantan dan Terengganu, iaitu selepas pukul 10 hingga pukul 1 ataupun pukul 8 hingga pukul 11 malam. Dan pada pukul 12 hingga pukul 6 pagi merupakan laluan bebas untuk semua destinasi lah. Kita anggarkan pada waktu tu trafik agak berkurang. Cuma saya ingin merayulah kepada orang ramai supaya mengikuti jadual ni sebab pada sebelum ini, pada tahun yang lepas, hanya 40% saja dia punya kita punya penetration yang menggunakan jadual ni. So mungkin apa antara persediaan oleh LLM sendiri bagi mengelakkan berlakunya kesesakan lalu lintas ni? Okay, kami merupakan agensi kerajaan yang bertanggungjawab pada lebuh raya dan kami telah mengadakan perbincangan bersama pihak konsesi dan juga melaksanakan ujian terhadap seperti genset dan sebagainya untuk memastikan tiada bekalan terputus terutama di Plaza Tol sebab dia memerlukan power untuk transaksi tol bagi mengelakkan kesesakan lebih teruk lah. Dan kami juga telah memastikan konsesi menyediakan bantuan-bantuan seperti rela dan juga peronda ditingkatkan lebih kerap lah untuk melaksanakan rondaan. Dan kita juga menyediakan towing dan juga crane lah untuk memastikan sekiranya berlaku kemalangan kita dapatkan clearkan dengan lebih segera lah, lebih cepat untuk kesedaran pengguna semua. So mungkin akhir sekali lah Tuan boleh kongsikan antara inisiatif yang disediakan oleh LLM sendiri sepanjang perjalanan bagi pengguna lebuh raya ketika musim COVID-19 ini. Okey, dalam keadaan sekarang ni memang walaupun dalam keadaan PKP, kita daripada jangkaan trafik yang kita dapat memang sebagaimana raya sebelum ni, trafik yang berlaku sekarang ni lebih kurang raya sebelum ni ataupun festival sebelum ni. Jadi keadaan kesesakan tu memang luar biasa daripada keadaan biasa. Jadi apabila berlakunya COVID-19 ni, kita cuba nak mengelakkan berlakunya kesesakan di kawasan rehat. Jadi kita cuba limitkan ataupun maknanya bila kawasan rehat tu telah penuh, kita akan minta pengguna untuk pergi ke kawasan rehat yang seterusnya lah. Jadi apa yang saya boleh menasihatkan pengguna supaya jangan berhenti terlalu lama. Jadi kita minta supaya ingatlah sahabat-sahabat yang masih menunggu untuk menggunakan kemudahan-kemudahan kawasan rehat. Jadi segerakan anda punya hajat dan terus bergerak ke destinasi. Okey, baik. Terima kasih banyak Tuan. Itu dia tadi pengarah wilayah timur Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, iaitu Tuan Insinyur Khairul Anwar Muhari. Baik, seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Khairul Anwar tadi, untuk tahun ini memang berlaku kesesakan yang luar biasa. Jadi
kepada para pengguna yang mahu pulang ke kampung, bolehlah ambil sedikit tips yang diberikan oleh Tuan sebentar tadi. Jadi untuk kepada anda semua yang mahu pulang ke kampung, silalah berhati-hati di jalan raya dan juga ingatlah keluarga yang tersayang. Selain keluarga yang tersayang, ingatlah ada haiwan korban yang sedang menanti anda di kampung. Dan kepada yang sudah sampai di kampung, sampaikanlah salam saya kepada kampung halaman kerana saya tidak dapat balik beraya tahun ini. Jadi Adik Akbar, saya rasa itu sahaja laporan dan kongsian yang Hani boleh kongsikan pada malam ini di Plaza Tok Gombak. Jadi Hani rasa kita kembali ke studio. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hani langsung dari Tok Gombak. InsyaAllah selepas ini, dalang conteng mural pemimpin negara akan didakwa. Bertemu kembali. Siasatan kes menconteng mural pemimpin negara di Taman Cahaya Alam Seksyen U12 Shah Alam akan selesai dalam masa terdekat. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Mazlan Mansor berkata pihaknya juga sudah mengenal pasti suspek yang kemungkinan terbabit dalam perbuatan berkenaan. Jelas Datuk Mazlan, pihaknya memerlukan sedikit lagi masa sebelum tindakan seterusnya diambil termasuk menyerahkan hasil siasatan kepada Peguam Negara. Isu siasatan moral ini kita telah pun mendapat beberapa petunjuk mendorong kepada bukti-bukti dalam siasatan. So saya tidak akan mendedahkan di sini. So saya biarkan CID sedang pun melihat perkara ini dan insya-Allah lah kita mungkin dapat selesaikan kes ini dalam masa terdekat. Pun begitu, bagilah kita sedikit masa lagi oleh kerana banyak perkara yang perlu kita selaraskan dahulu dari sudut siasatan ya. Sebelum ini, satu rakaman kamera litar tertutup CCTV tular di media sosial yang memaparkan dua kelibat wanita dipercayai merosakkan mural berkenaan. Susulan vandalisme itu, Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA memadam semua mural dengan mengecat semula dinding tersebut. Polis Perak sedang mengesan 3 individu di bawah perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO yang gagal hadir ujian saringan kedua COVID-19. Ketua Polis Negeri Datuk Razarudin Hussein berkata, berdasarkan laporan Jabatan Kesihatan Perak, ketiga-tiga individu tersebut juga telah memberikan nombor telefon dan alamat palsu. Kita masih mengesan cuma 3 orang sahaja lagi yang mana particulars PUS ini, nombor telefon dan alamatnya adalah tidak betul. 3 ini sahaja lagi yang kita kesan disebabkan tidak mematuhi untuk saringan yang kedua yang sepatutnya pada hari yang ke-13. Tambahnya, 3 individu terbabit antara 455 pesakit yang masih direkodkan dalam tempoh kuarantin dan perlu menjalani ujian saringan kedua bagi menentukan sama ada bebas COVID-19 atau sebaliknya. Katanya setiap hari anggota yang bertugas di Pusat Penjagaan Pengasingan atau ISO-Care akan menelefon atau menghantar khidmat pesanan ringkas kepada semua individu di bawah pengawasan atau PUS yang dikenal pasti bagi tujuan itu. Manakala di Kedah, pihak berkuasa meminta kerjasama orang ramai yang pernah makan atau singgah di sebuah kedai nasi kandar Pekan Napuh supaya menjalani pemeriksaan saringan di klinik kesihatan dengan segera bagi memastikan mereka tidak dijangkiti COVID-19. Sebelum ini, polis menahan seorang lelaki berusia 57 tahun yang juga pengusaha kedai nasi kandar kerana ingkar kuarantin di rumah dalam tempoh 14 hari selepas pulang dari India 13 Julai lalu. Dia ditahan di hadapan kedainya dan masih memakai gelang merah jambu menyebabkan dia dikompaun RM1,000. Bagaimanapun, semalam Kementerian Kesihatan mengesahkan lelaki itu positif COVID-19 ketika melakukan pemeriksaan saringan kedua dan 5 lagi yang juga kontak rapat dengannya turut disahkan positif dari kluster Siva Gangga. 4 pesakit itu adalah pekerja bukan warga negara dan seorang lagi adalah anak lelaki berkenaan dan kesemua mereka kini sedang dirawat di hospital. Menurut Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintenden Muhammad Ismail Ibrahim,
kedai nasi kandar itu diarahkan tutup serta-merta sejurus selepas lelaki itu ditahan minggu lalu. Bagaimanapun katanya pihaknya percaya ramai pelanggan singgah makan di situ sepanjang tempoh 13 Julai hingga 24 Julai lepas. Jadi kepada masyarakat yang ada berhubung kait dengan kedai restoran tersebut daripada tarikh 13 hingga ke 24 bulan, saya nasihatkan jangan sembunyi-sembunyi lagi, sila hadir ke pejabat Kementerian Kesihatan Daerah, terutamanya jumpa pegawai pada PKD lah, Pegawai Kesihatan Daerah untuk buat saringan awal. Jadi benda ni jangan kita sembunyikan. Pihak polis bimbang jika langkah ini tidak diambil, berkemungkinan ramai yang akan dijangkiti. Namun pihaknya menasihatkan orang ramai supaya tidak panik dan melakukan pemeriksaan sekiranya bergejala. Sementara itu, seorang penduduk di Pekan Napoh, Khairuddin Mat Isa berkata, hari ini lebih 20 individu yang juga penduduk setempat di kawasan itu melakukan pemeriksaan saringan di Klinik Rakyat Satu Malaysia di Napoh. Ini yang kita nampak sendiri ada individu daripada kampung sebelah yang memang regular customer. Hari ini kita dapati dia ada dalam kontak KKM. KKM kontak kan siapa yang yang untuk menghadiri saringan. Tapi individu tu tak ada. Tadi saya cek tadi dia duduk atas motor tadi disebabkan queue yang panjang, so dia duduk kat luar lah. Kita risau orang kampung ni dia tengok ambil take for granted. Katanya penduduk di situ bimbang wabak COVID-19 menular di kawasan berkenaan walaupun sebahagian mereka tidak pernah makan di kedai nasi kandar itu. COVID-19 di Melbourne semakin buruk. Bertemu kembali. Kemuncak haji bermula hari ini. Jemaah di Tanah Suci mula melaksanakan tawaf kudum atau tawaf permulaan sebagai ibadah awal rukun Islam kelima itu. Lebih menarik, jemaah haji terpilih dari seluruh dunia yang menetap di Arab Saudi melaksanakan tawaf dengan pematuhan penjarakan sosial ketika mengelilingi Kaabah. Dan ini disifatkan sejarah baru dalam ibadah haji apabila tawaf dilaksanakan dengan protokol kesihatan yang amat jarang sekali diamalkan sebelum ini. Menurut wakil media Arab Saudi yang berkomunikasi bersama TV Al-Hijrah hari ini, tawaf kudum para jemaah berjalan lancar dan sempurna. Sementara itu, usai melaksanakan tawaf, jemaah haji berangkat menuju ke Mina. Mereka akan menetap di Mina Tower. Lokasi berkenaan telah disanitasi sebaik mungkin dan jemaah harus mematuhi setiap prosedur operasi standard SOP asas seperti penjarakan sosial. Di Mina Tower juga setiap jemaah tinggal sendirian di bilik hotel masing-masing. Difahamkan lewat malam hari ini waktu Arab Saudi, mereka akan mula berangkat ke Arafah untuk menjalani ibadah wukuf. Kerajaan Australia menggerakkan 1,400 anggota tentera dan petugas perubatan kecemasan ke Melbourne untuk menangani situasi pandemik COVID-19 yang semakin buruk di bandaraya itu. Pasukan yang lazimnya dihantar ke zon bencana itu ditugaskan untuk menguruskan kluster rumah penjagaan warga emas termasuklah menjalankan pengesanan kontak. Penularan coronavirus di ibu negeri Victoria itu adalah yang terburuk setakat ini. Victoria mencatatkan pertambahan 295 kes baru hari ini, turun daripada 532 kes 2 hari lepas. 9 kematian dicatatkan setakat ini termasuk 7 dari rumah penjagaan warga emas. Negeri itu merekodkan keseluruhan 9,304 kes sehingga hari ini. Setelah bebas COVID-19 selama beberapa bulan, Vietnam kini dilanda gelombang baru coronavirus itu. Ia selepas beberapa jangkitan baru dikesan merebak di Hanoi dan Ho Chi Minh City. Ia dipercayai ada kaitan dengan kluster baru di Da Nang baru-baru ini. Kes baru di Hanoi melibatkan seorang pekerja restoran pizza yang baru pulang daripada bercuti di Da Nang. Restoran tersebut diarah tutup untuk menjalani proses disinfeksi. Dianggarkan 20,000 pelancong tempatan pulang ke Hanoi setelah melawat Da Nang baru-baru ini. Hampir 18,000 penduduk Ho Chi Minh City juga telah melawat pusat pelancongan popular itu.
Kerajaan memberi amaran setiap wilayah kini dalam keadaan berisiko tinggi dan perlu bersiap sedia menghadapi pandemik ini. Rakyat juga diwajibkan untuk mematuhi setiap arahan pihak berkuasa. Gelombang kali ini juga dijangka lebih buruk daripada yang pernah disaksikan Vietnam pada Mac lalu. Ibadah kurban bukan sekadar penyembelihan dan ia jarang difahami masyarakat kini yang hanya meraihkan perayaan berkenaan. Menurut penasihat syariah Izi Kurban Muhammad Amirul Kamaruddin, sirah kurban itu sendiri sebenarnya banyak hikmah dan fadilat tersendiri yang perlu dihayati. Bezanya korban Nabi Ibrahim itu adalah korban kasih sayang, sanggup mengorbankan anak yang dikasihi dan sebagainya. Tetapi korban bagi kita adalah korban wang ringgit, korban yang mana Allah minta kepada kita untuk paling tidak satu bahagian dalam setahun, satu bahagian daging lembu korban untuk kita persembahkan kepada Allah. Tetapi bukan daging itu yang dimaksudkan sebagai korban. Kita bukan semata-mata nak makan daging ataupun kita kata kita nak merasa nikmatnya juadah dan sebagainya. Tetapi sejauh mana kita bersungguh-sungguh kita mengorbankan atau kita mengorbankan harta untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahnya, selain pengorbanan wang ringgit, kesyukuran dan ketakwaan juga elemen utama dalam ibadah kurban sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Hajj ayat ke-37. Dalam pada itu, Izi Kurban, salah sebuah syarikat perkhidmatan ibadah kurban di dalam dan juga luar negara menawarkan servis itu dengan harga berpatutan iaitu RM290 untuk satu bahagian, RM230 bagi seekor lembu dan RM580 untuk seekor kambing. Ketika musim penularan COVID-19, mereka telah membuat SOP yang sangat ketat bagi memastikan ibadah tersebut dilakukan dengan sempurna sekaligus dapat memudahkan urusan pelanggan yang mahu membuat kurban. Kepada yang berminat untuk melaksanakan ibadah kurban bersama Izi Kurban, pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian atau kunjungi pejabat Izi Kurban yang dibuka setiap hari dari jam 8 pagi hingga 12 malam. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian yang tertera. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.